tangan atas adalah lebih baik daripada tangan bawah. Yang bermaksudnya yang memberi adalah lebih baik daripada yang menerima. Kalau begitu, kata Abdullah, falastu as'aluka syai'an. Aku tak nak minta apa. Dah sebab engkau suruh aku minta, aku tak nak minta apa. Tetapi wala arudda, aku tak talak rizqan razaqanihi Allah subhanahu wa ta'ala. Rezeki yang Allah merezekikan aku akan tak talak. Tapi aku tak minta. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam bab qabulu al-hadaya, satu bab yang menceritakan ada sebahagian di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerima hadiah-hadiah. Hadiah ini pemberian tanpa minta. Sanadnya daripada Al-Qa'qa' bin Hakim radhiyallahu ta'ala anhu qala ba'asa Abdul Aziz bin Marwan ila Abdullah bin Umar qala an irfa' ilayya hajatak فكتب إليه عبد الله بن عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن اليد العليا خير من اليد السفلى فلست أسألك شيئا ولا أرد رزقا رزقنيه الله تعالى. Al-Qa'qa' bin Hakim dia cerita kata Abdul Aziz bin Marwan, anak bagi Khalifah Marwan, dia utuskan satu surat kepada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ni sahabat Nabi lah, anak bagi Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi maknanya Abdul Aziz utuskan surat kepada Abdullah, minta apa yang dia perlu. Kan? Ini biasalah khalifah zaman dahulu, pembesar zaman dahulu. Masih ada lagi saki-baki di kalangan para sahabat yang belum mati. Kan? Jadi zaman tabi'in ni mereka menghormati para sahabat. Jadi tanya Abdullah, engkau nak apa? Apa keperluan? Irfa' ilayya hajatak. Maksud perkataan irfa' ilayya hajatak ni, apa keperluan engkau? Kau bagi tahulah. Kan? Fakataba ilaihi Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar pun jawab, yang aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal yada al-ulya khairum min al-yadi sufla. Tangan atas adalah lebih baik daripada tangan bawah. Yang bermaksudnya yang memberi adalah lebih baik daripada yang menerima. Kalau begitu, kata Abdullah, falastu as'aluka syai'an. Aku tak nak minta apa. Dah sebab engkau suruh aku minta, aku tak nak minta apa. Tetapi wala arudda, aku tak talak rizqan razaqanihi Allah subhanahu wa ta'ala. Rezeki yang Allah merezekikan aku akan tak talak. Tapi aku tak minta. Satu. Yang kedua, nas yang kedua daripada Nafi'. Yang tadi daripada Al-Qa'qa' bin Hakim. Yang kedua ni daripada Nafi', anna al-Mukhtar bin Abi Ubaidillah. Al-Mukhtar bin Abi Ubaidillah, kisah sama juga. Kana yursilu ila Abdullah bin Umar bil mal.
Kan? Tapi dia beza sedikit. Yang pertama tadi, dia hantar, seolah-olah hantar surat, suruh tulis perlu apa, nak apa. Tapi yang kedua ni, Al-Mukhtar bin Abi Abdullah kana yursilu ila Abdullah bin Umar, sama juga Abdullah bin Umar. Tapi yang dia utuskan di sini hantar apa? Hantarnya al-mal. Hantar harta, bagi harta lah. Bagi duit. Apa Abdullah bin Umar buat? Fayaqbaluh. Dia terima. Wa yaqul, dan dia berkata, la as'alu ahadan syai'an. Aku tak minta kepada sesiapa pun duit ni. Tetapi wala arudda ma razaqanillah. Aku tak akan tolak apa rezeki yang Allah Ta'ala kurniakan kepada aku. Baik, daripada dua nafs ni, nak menceritakan kata ada di kalangan para sahabat Nabi SAW yang di kalangan tabi'in, orang belakang ni, mereka ni cinta sayang kepada sahabat yang masih ada. Mereka beri. Beri apa yang mereka nak beri. Dan sahabat pun terima apa yang diberi. Tetapi kalau sekiranya pergi tanya, perlu apa, nak apa kekurangan, yang ni mereka tak jawab. Mereka tak kata saya perlu ni, saya kekurangan ni. Tak ada. Itu beza di antara pergi tanya dengan beri terus. Tanya dulu. Biasanya kita ni pun ada juga nak beri, tapi kita tanya dulu. Dalam rumah ni apa kekurangan? Beras dah ada, minyak dah ada, gula dah ada. Contoh. Dengan ada sekumpulan orang, apabila dia pergi, dia nak bagi je. Dia dah ada ke? Dia belum ada ke? Tetapi keperluan yang kita nak berikan tanpa bertanya. Baik. Dalam hal ni, para ulama istanbata min hadha an-nasi, istinbat daripada nas ni, mengatakan sekiranya orang beri kepada kita apa sahaja tanpa kita minta dan tanpa buat syarat dan tanpa perjanjian, harta tadi adalah halalan tayyiban razaqahu Allahu ilaik. Harta itu adalah halal baik yang Allah kurniakan kepada engkau kerana pemberian itu tanpa engkau minta. Baik, kita buat contoh. Masjid memerlukan kontraktor yang membuat masjid ataupun memperbaiki masjid. Nazir, ahli jawatan kuasa buka tender tersebut kepada sesiapa yang ada kemampuan, yang ada kebolehan, yang layak dengan harga sekian, akan buat bagian-bagian. Boleh dapat. Tibanya ramailah kontraktor. Orang ni mari nak buat harga sekian, orang ni mari nak buat harga sekian, orang ni mari nak buat harga sekian. Tibanya Tok Imam ada kenal seorang dengan kontraktor yang dia penuh buat rumah dia, ataupun kontraktor ni penuh, dia tahu kerja dia. Dia pun bagi tahu kat kontraktor tu, dia kata masjid saya ada nak buat sedikit tambahan. Bolehlah kalau engkau nak. Dia kata saya tak tahu nak pergi kat mana. Imam tu kata tak apa, ikut saya. Saya nak pergi berjumpakan engkau dengan ahli jawatan kuasa. Dia bawa pergi berjumpa dengan ahli jawatan kuasa. Tibanya dia bincanglah dengan ahli jawatan kuasa tu, harga bagian, cara buat bagian-bagian, menyebabkan ahli jawatan kuasa cukup puas hati dengan cadangan dia. Dia terima kontraktor yang dibawakan oleh Tok Imam tadi. Apabila terima, kontraktor pun buatlah kerja dia. Lepas dia buat kerja dia,
Dia dapat duit, dia mari berjumpa Tok Imam, ambil, saya hadiah sedikit kepada Tok Imam. Tok Imam ambil duit tersebut, rasuah ke? Tidak. Tidak ada kena-mengena dengan rasuah. Sebab itu adalah fadlillahi alaihi, limpah kurnia Allah ke atas kontraktor tadi yang dia dapat nikmat, maka dia nak memberi kepada seorang tadi tak ada janji dengan dia. Ingat dia tu. Tak ada bersyarat dengan dia dan tak ada minta dengan dia. Salman, harta yang diberi tadi halalan lah, halal bagi dia, wa tayyiban lah. Lain sekiranya, tu masalah lain lah. Kalau Tok Imam tadi, dia kata, itu saya nak bawa awak boleh pergi kat sana, tapi syarat lah, dia kata. Kalau awak dapat, kan, bagilah kat saya. Itu orang panggil syarat. Yang ni tidak ada apa-apa. Tibanya orang kata yang tu pun tak boleh. Kalau ada orang kata yang tu pun tak boleh, kita tanya balik. Kontraktor yang sama juga, tapi cerita lain. Dia mari berjumpa dengan Tok Imam. Dia kata, Tok Imam, tolong berdoa kat saya. Tolong berdoa kepada saya, mudah-mudahan permintaan saya, permohonan saya yang saya nak buat ni Allah kabulkan dan dipermudahkan. Tok Imam pun lepas sembahyang berdoa, selang-seli dalam doa dia, Allah permudahkanlah untuk fulan si fulan yang dia perlukan hajat dia ni. Tiba-tiba kontraktor tadi diterimanya juga. Lepas daripada dia buat kerja, dia mari berjumpa Tok Imam, dia bagi duit. Tok Imam terima. Mana beza dengan yang tadi? Mana beza dengan yang tadi? Kalaulah yang kedua ni boleh diberikan kepada dia kerana dia tolong berdoa, sedangkan dia tidak buat apa pun syarat tersebut. Kalau yang kedua tadi adalah harus bagi dia terima, maka yang pertama tadi tidak ada halangan bagi dia untuk menerima. Para dong, itu orang panggil al-hadaya. Sebegitu tidak memberi apa-apa masalah dalam babul fiqhi. Qais bin Asim, seorang tabi'in, annahu awsa banihi qal alaikum bil mali wastina'ihi, lazim kamu kena cari harta dan usaha untuk nak mendapatkan harta macam mana. Wa iyyakum, hati-hati, wa mas'alatin nas, meminta ke orang tanpa kerja. Yang ni yang dilarang. Minta kat situ, minta kat sini. Tujuan apa? Nak makan, nak minum. Yang ni yang dilarang. Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu qal, ما آتاك من هذا المال من غير إسراف ولا مسألة فكله وتمول. Apapun daripada harta yang datang kepada engkau tanpa engkau meminta, fakul, makan. Watamawalhu, jadikan duit tadi harta. Bukan setakat boleh makan, nak simpan dijadikan harta pun tak menjadi masalah. Itu kata Abi Darda radhiyallahu ta'ala. Sedangkan Abu Darda ni orang yang warak dah ni. Kan? Sebab tu kata min babil fiqhi, bab fiqh ni dia jadi hukum lari masalah yang sama, tapi dia jadi hukum tu lari apabila masuk unsur bersyarat. Apabila masuk unsur bersyarat. Kalau tidak ada unsur bersyarat, hanya buat kita membantu dia secara ikhlas, dia pula faham dah ada orang membantu dia,
Kan? Apa kewajipan dia buat? Sekadar tu para ulama'ul fiqhi dia tak memasukkan benda ni dalam benda yang haram. Kan? Sebab tu kata kalau kita ni tak bersyarat, dia macam tak adil lah. Biasa macam tu lah. Ustaz tolong doakan Imam, tolong berdoa malam ni, anak saya nak buat pembedahan, kan? Semoga dia ni selamat, buat doa selamat dan sebagainya. Imam pun berdoa, lepas berdoa sembahyang hajat. Lepas tu dia bagi itu adalah tanpa syarat tu imam tu. Dan tanpa syarat Tok Bilal, tidak memberi syarat. Samalah dengan benda tadi. Kita ajak kawan kita, kita bantu kawan kita, kita perkenalkan kawan kita dengan orang ni. Semata-mata memperkenalkan. Kalau tanpa kita, dia tak kenal. Tapi kita memperkenalkan. Kebijaksanaan dia boleh meyakinkan orang tu. Bukan kita. Tiba-tibanya kita dapat habuan orang tu bagi tanpa syarat. Maka hukumnya malam tayyiban. Apa tu? Baik. Itu kalaulah orang panggil masuk unsur-unsur lain, jangan kita campur dengan bab yang kita bicara ni. Yang tu kita ketepikan. Ada juga sampaikan kepada tahap tu pun tak nak terimanya juga. Tanpa bersyarat pun tak nak terimanya juga. Ada juga. Tapi yang ni orang panggil min babil wara'i. Ada di kalangan orang yang paling warak, yang duduk dalam lingkungan ni, dia bimbang takut yang halal pun haram bagi dia. Maka yang sebegini dia tidak dituntut oleh agama sehingga kita menjadikan begitu, tidak. Kan? Kadang-kadangnya yang halal tapi kita mengharamkan untuk diri kita, dia termasuk dalam satu bab ma lam yuharrimhu Allah falimaza tuharrimu ala nafsik. Benda yang Allah tak mengharamkan ke atas diri engkau, kerana apa engkau mengharamkan diri ke atas engkau? Tapi kalau ma harramahu Allah, benda yang Allah dah mengharamkan, fala tuhallilhu li nafsik, maka jangan engkau menghalalkan untuk diri engkau. Itu baru tak boleh. Apa tu? Baik, bezakan benda tadi. Yang kedua ialah al-ghiratu. Ghirah ni cemburu apa ni? Di asal dulunya cemburu dalam agama ni pasti kena ada. Kan? Jadi cemburu tengok orang tak solat, cemburu tengok orang ni mabuk. Asal dulu dalam Islam dia kena ada benda tu. Al-ghirah, cemburu, tapi cemburu tadi bukan li hawa, bukan kerana nafsu, tidak, kerana orang panggil ad-din. Maka dia masuk dalam agama. Tapi cerita ni lain. Kita nak cerita kata orang Arab zaman dahulu yang memaksakan isteri dia tu pakai burdah. Memaksakan isteri dia tu pakai burdah, tutup muka tinggal mata. Kisahnya dicatatkan oleh Ibn Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Perkara ni berlaku pada tahun sanata 86 wa 200. Tahun 286. 286 Hijrah. Lama dah ni, zaman tabi'in dah ni. Kita dah 1000 lebih dah, 1400. Sanad dia daripada Abi Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Qadi. Dia kata hadartu majlis Musa bin Ishaq Al-Qadi بالري فتقدمت امرأة فادعى وليها على زوجها 500 دينار مهرا فأنكر فقال القاضي شهودك؟ قال قد أحضرتهم فاستدعى بعض الشهود أن ينظر إلى المرأة ليشير إليها في شهادته
فقام الشاهد وقال للمرأة قومي فقال الزوج تفعلون ماذا؟ قال الوكيل ينظرون إلى امرأتك وهي مسفرة لتصبح عندهم معرفتها. فقال الزوج فإني أشهد القاضي أن لها علي هذا المهر الذي تدعيه ولا يسفر عن وجهها. فأخبرت المرأة بما كان من زوجها فقالت فإني أشهد القاضي أني قد وهبت له هذا المهر وبرأته منه في الدنيا والآخرة. Baik, kes ni kes mahkamah. Kes mahkamah yang berlaku pada tahun 286 kata Ibn Katsir. Tok Qadhi pada zaman tu ialah namanya Musa bin Ishaq Al-Qadhi. Musa bin Ishaq Al-Qadhi yang berlaku di satu kawasan Ar-Rai. Ar-Rai ni di negara Iraq lah. Punca dia masalah rumah tangga, suami dengan isteri. Bukan masalah bercerai, masalah bayar mas kahwin tak cukup. Kan? Dia mas kahwin ni ada yang bayar muajjal, kan? Ada yang bayar tunai dan ada yang ditangguh. Yang ni dia dah bayar separuh. Adanya lagi khumsumi'ata dinar. Masih adanya lagi 500 dinar. Maknanya mas kahwin zaman tahun 200 lebih tu tingginya juga. Kan? Yang dia bayar tu dah bayar lah. Masih adanya lagi 500 dinar. 500 dinar tu banyak lah zaman tu. Jadi apabila ada separuh lagi ni, kes suami isteri ni tak ada bercerai. Cumanya isteri tuntut lah mas kahwin dia tu supaya suami tu bayar penuh. Pergi mahkamah. Tok Qadhi Musa bin Ishaq tanya, apa kes? Wali bagi si perempuan tadi jawab, kata kesnya suami dia ni belumnya lagi bayarnya mas kahwin, tak cukup lagi, adanya lagi 500 dinar. Suami angkara, tak ada lah, aku bayar habis lah, dia kata. Kan? Aku bayar habis lah, dia kata. Tak ada hanya lagi panggil bertangguh-tangguh, tak ada, dah bayar habis lah, dia kata. Qadhi kata, mana saksi engkau? Dah engkau kata bayar habis? Sebab dia yang mendakwa kan, dia yang mengingkar, mana saksi engkau? Tu dia kata, saksi saya dah bawa dah. Suami lah, saksi saya dah bawa dah, menunjukkan kata saya dah bayar habis mah kahwin isteri. Saksi dia pun bangun, saksi suami tadi. Apabila saksi suami tu bangun, Tok Qadhi bagi tahu kepada perempuan isteri dia tu bangun. Isteri dia pun bangun. Isteri dia bangun tu pakai niqab lah. Tok Qadhi kata buka niqab tu. Suami pun tanya, kenapa Tok Qadhi suruh isteri saya buka niqab? Suami dia kata, supaya saksi tu boleh tahu, kata isteri engkau tu, jika dalam tutup muka ni tak tahu siapa dia. Buka tu supaya si saksi tu nampak ni adalah isteri engkau betul, supaya nak menyaksikan kes ni yang engkau dakwa kata kau dah bayar habis. Isteri engkau kata tak bayar habis. Tu je, kata Tok Qadhi. Apabila orang nak tengok muka isteri dia pada ketika tu, suami tadi dia kata apa? Fa inni ashhadul qadhi anna laha alayya hadzal mahr. Suami mengaku lah, aku saksikan wahai Tok Qadhi, memang betul saya tak bayarnya lagi 500 dinar. Tujuan apa dia mengaku kat situ? Tujuan dia tak nak buka muka isteri dia sehingga tahap tu. Dia tak nak bagi orang tu tengok muka isteri dia. Walaupun pada awalnya kes masalah tadi tu dibawa kepada mahkamah, tapi apabila tujuan nak tengok muka isteri dia sehingga dia sanggup selesaikan masalah cepat. Isteri dia pula apabila tengok suami dia tu sehingga ghirah sampai begitu kepada dia, asyhadul qadhi anni qad wahabtu lahu hadzal mahr. Isteri dia pun jadi orang baik. Aku saksikan Tok Qadhi, mas kahwin 500 dinar yang dia belum bayar lagi, aku hebah dah kat dia. Tak apalah, tak bayar pun tak apa. Sebab si suami tu ghirah sangat kepada si isteri dah.
wa abra'tuhu minhu fid dunya wal akhirah, dan aku lepaskan tuntutan mas kahwin tadi di dunia dan akhirat, aku tak nak ambil. Tok Qadi Musa bin Ishaq Al-Qadi dengar dua kes tadi, dia kata apa? Ni cuba tengok. Yuktabu hadha fi makarimil akhlaq. Catat kes ni, peristiwa ni dalam bab makarimul akhlaq. Akhlak-akhlak orang mulia. Itu yang dibawa oleh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Dan dalam Kitabul Muntazim dia sebutnya begitu juga. Apa yang kita naknya di sini? Asal dulu tutup al-hukmu, tutup muka ni. Budaya orang Arab ni dia ghairah. Apa ada tu? Al-ghairah tu cemburu, takut semua orang ni tengok, orang ni jeling tengok. Pergi kat sini orang ni jeling tengok. Jadi apabila isteri dia tu tutup, habis ha. Orang nak tengok apa lagi ram. Jadi orang Arab ni sifat ghairah dia ni asalnya tinggi. Apa dah tu? Tapi hukumullah, hukum Tuhan, dah engkau cemburu. Tak apalah, itu memang makarimil akhlak. Tapi tidak maknanya hukumullah itu dikirakan masuk. Perempuan yang buka wajah dia saat itu dah jadi haram. Tidak. Kerana tak dikirakan aurah muka. Dalam sembahyang, dalam ibadah haji. Apabila dalam sembahyang, dalam ibadah haji tak dikirakan aurah, maka di luar tersebut pun tak dikirakan aurah, atas sependapat majoriti para ulama. Tapi buatnya adanya juga, walaupun dalam hukumnya tak ada, adanya juga dalam sebahagian, kebanyakan mereka kecenderungan kepada ghairah. Tengok kes tadi, si suami yang sanggup, yang belumnya lagi cukup bayar mas kahwin 500 dinar sehingga sanggup pergi mahkamah. Tetapi oleh kerana qadi minta si isteri buka muka supaya saksi boleh pastikan, kes ni selesai. Settle terus, mengaku terus, ya saya belum bayar. Kan? Sebab tu si perempuan dia nak tutup pakai niqab. Jawabnya, anti adkhalti nafsaki fi makarimil akhlaq. Engkau cukup baik, engkau memasukkan diri engkau dalam makarimil akhlak, akhlak-akhlak yang mulia. Si perempuan yang mulia, si perempuan yang cukup mulia. Tetapi pada masa yang sama, ada wanita lain yang tak nak buat begitu. Jangan kita kata dia saat ni tu tak takut kepada hukum Tuhan. Yang tu tak kena. Yang ni termasuknya daripada makarimil akhlak, akhlak yang mulia, dah cukup. Tapi yang ni kita jangan kata dia ni tak takut kepada hukum Allah. Apa ada tu? Sebab tu dululah, masa 20 tahun dulu saya ingat, masa saya duduk belajar kat Timur Tengah dulu, 20 tahun dulu, kalaulah orang mari haji, wanita daripada Bahrain dan wanita daripada Oman, kan? Perempuan di zaman tu dia mari, dia pakai pakaian hitam, tapi di muka depan ni dia buat macam kulit tu, ada mata dua, kan? Dia jual, dia pakaian tu tutup, sangkut kat telinga ni. Jadi nampak mata je lah, bukan niqab tu tak, dia tutup terus. Jadi nampak mata. Di depan tu dia buat dengan kulit warna hitam. Masa 20 tahun dulu tu dijual dengan harganya 10 rial, 10 rial. Kan? Jadi yang mari daripada Oman, mari daripada Bahrain, biasanya dia ambil yang tu, dia pakai pop. Pakai pop pergi masjid. Kan? Pergi kat kedai. Jadi orang tengok pun rasa takut. Bukan nak tengok pun dia rasa takut, menggerunkan. Kan? Jadi itu cara dia. Sebab dia tak nak orang tu tarik perhatian dengan dia. Ghiratul Arab.
cemburu tingginya orang Arab pada ketika itu. Tapi zaman sekarang ni, kalau pergi nak cari benda tu yang dijual tu, susah lah. Tak jumpa lah. Kan? Maka hukum kita nak ceritanya ialah benda yang kita sebut tadi, termasuknya daripada makarim al-akhlaq. Kan? Kesempurnaannya akhlak. Apabila dia buat begitu, maka tinggilah, mulialah akhlak dia. Tapi pada hukum asalnya, kembalilah kepada fitrah. Maka sekiranya yang tidak mengharamkan oleh Allah, maka kita tidak boleh mengharamkannya. Dan habis, saya rasa kan dua masalah inilah cukup pada pagi ini. Dan insya-Allah taala, jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sambungnya lagi apa yang dilakukan oleh para sahabat dan tabi'in untuk memberikan satu pengajaran kepada kita. Aqulu qawli hadza wa afawdhu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa 'amalan salihan mutaqabbalan. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khairi. Wa sallallahu ala maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.